استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, semua muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita menyambung kembali pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dalam bab adab, bab mashi ra'sis sabi. Kita baca mengupas tentang bab pada menyatakan mengusap kepala kanak-kanak. Pada siri yang lepas telah pun kita bincang tentang apakah adab-adab, apakah perkara-perkara yang kita perlu tahu bila menyambut kedatangan orang baru ataupun bayi. Hari ini bila sebut tentang bayi baru lahir ataupun orang yang menerima cucu, menerima anak-anak ni, kita akan sebut apa? Tahniah. Tahniah. Itu biasalah. Kalau ada orang, wow cantiknya anak awak, puji, cantiknya. Tak. Sebenarnya dalam Islam, dalam adab-adab yang perlu kita ketahui bersama, dalam Islam ni Allah ajar kita doa. Allah mabarik laka wa wahabaka ataupun barakallahu fik. Paling senang tak? Kita dianjur di Islam untuk mendoakan. Itulah hadiah yang terbaik, ungkapan yang paling baik. Tak? Sebab apa? Kita yang berkahwin, mana-mana pasangan yang berkahwin, dia akan inginkan kebahagiaan. Di antara hadiah kebahagiaan ialah anak-anak. Anak yang soleh, zuriat yang soleh. Kita baca doa, Rabbana ighfir lana dzunuban, Allah marzuqna rizqan zuriyah hasanah thayyibah. Banyak doa lain. Dan kita lihat memang setiap mak ayah ni akan mendoakan anak-anak masing-masing. Masing-masing nakkan zuriat yang soleh. Tak ingat, lain tak ingat nak baca doa. Dia ada doa dia tu. Doa dia. Yang kena ingatnya, kita selaku anak kena doa pada mak ayah. Rabbil firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun rabbawna, ada banyak sirah dia. Kalau doa seorang, Rabbil firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau baca ramai, Rabbana ighfir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Itu doa-doa. Dan doa ini kita imam-imam bacalah. Cuma kadang-kadang tu imam tersasul. Dia baca, dia jadi imam. Rabbil firli zunubi.
Ada juga. Sini sirah-sirah yang biasa kita naik dengar sama. Kalau imam kena baca Rabbana ighfir lana. Kelima, zunubana. Sebab dia sirah, dia ada sirah di dalam, kalau bahasa Arab dia ada sirah, dia panggil dhamir mufrad, dhamir apa nama jamak semua tu. Tak. Kalau kita belajar bahasa Arab dia ada dhamair. Bab dhamair lah. Dhamair ialah kata-kata nama. Jadi 14 kata-kata nama. Tak. Dia ada pecahan lah. Nak kabur sini pun mungkin boleh kabur lah. Tak. Dia ada yang dia panggil mutakallim, ana. Ana dengan nahnu. Ana nahnu ni kongsi, sama lelaki puan sama. Walaupun mu lelaki mu perempuan, dia guna ana. Ana nahnu. Yang kedua dia panggil dhamir mukhatab. Mukhatab ialah tunjuk ataupun kata nama kedua. Apa dia? Anta. Kamu seorang lelaki. Lagi antuma. Antum. Kita saja sebut lah ni biar apa? Kelas Arab lah malam ni. Tak apalah. Umum tentang bagaimana nak kabarnya penggunaan dhamir. Kemudian ada yang kedua dia panggil mukhatabah. Mukhatabah ni kata nama kedua juga tapi lil muannas. Tadi lil muzakkar laki-laki. Orang ngaji tahu lil muannas perempuan. Apa dia? Anti, antuma, antum. Ni anti, antuma, antum. Habis. Jadi kalau kita guna fi'il madhi. Fi'il madhi dia ada guna 6 ni. Apa dia? Fi'il madhi dia hanya menggunakan mukhatab. Contoh, kulu washrabu. Al-Quran. Kulu washrabu. Itu sirah jamak. Makanlah kamu, minumlah kamu. Kalau ramai, seorang isyrab. Isyrab. Nak suruh perempuan makan, isyrabi. Arab, bahasa Arab ni hebat. Bahasa Arab ni terlihat tau. Terjemuh tak habis seperkataan. Contoh kita kata perkataan apa? Ada satu ungkapan bahasa Arab ni dia guna banyak. Kita makan je lah. Bahasa Arab ni makan tengah hari lain sebutan. Makan pagi lain. Makan malam lain. Contoh orang putih, lunch. Kita makan tengah hari, makan malam, makan ada semua. Tapi orang putih lunch ada, dinner ada, supper ada. Hebat supper. Kemudian apa lagi? Breakfast. Breakfast lagi. Arab apa? Pagi-pagi iftar. Futur, iftar. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah makan tengah hari. Ghada. Nataghadda. Hal anta tataghadda? Mau makan hari dah? Belum. Lisa. Kecil Arab. Kalau Ami lagi lisa syuaya. Kalau Ami lagi tahu sama tahu dia. Kalau petang biasalah makan petang. Makan. Tapi kalau malam dia panggil asyak. Asyak, dinner, asyak. Jadi maknanya Arab ni hebat dia sebab istilah sangat berbeza dan sangat banyak. Jadi kita sebut bab apa ni lupa lah. Jadi kita masuk tentang baru ni, tentang bagaimana keluarga, tentang apa nama menerima orang baru. Kita kena doakan, kena banyak doa. Jangan kita puji berlebihan. Nak puji boleh, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya, sihatnya anak Allah, boleh. Jadi ada adab kita kena jaga ialah bila kita melawat bayi, bila ada orang baru baru lahir, kita yang melawat kena banyak doakan. Doakan, sebut nama Allah, Masya Allah, Subhanallah. Sebab apa? Dibimbangi kalau kita sebut cantiknya, dibimbangi mari ain, kena ain. Budak menangis tak tahu benda tak. Jadi macam tu. Jadi sebut kalimah Allah menangkis ain dan sebagainya. Dalam bab tadi, bab ni bab mashi ra'sis sabi. Bab nyatakan bahawasanya Rasulullah mengusapkan kepala bayi. Jadi timbul hari ni orang buat majlis cukur kepala. Orang buat majlis cukur jambul lagi, jambul. Hak cukurnya, hak cukur betul tu mak ayah dia je. Tapi buat apa dia buat mayat? Sebab apa? Sebab nak ambil berkat. Kita orang bagi anak-anak ni, tamu kita nak buat apa? Doa dia. Sebelum nak pegang tu, pegang kepala, katakan kepala ni,
doakan Allahumma faqihhu fid din. Kalau perempuan, kalau lelaki, kalau perempuan Allahumma faqihha fid din. Doa. Sebab ada adabnya Nabi suruh berdoa, doakan. Sebab tu syekh-syekh tu kalau dia nak suruh tahnik, dia akan doakan. Allahumma barik ya Allah, Allahumma barik lakum, Allahumma barik fik. Dia baca doa. Dia tiup pada kepala ubun-ubun. Ini di antara amalannya. Sebab Nabi angkat Yusuf tu yang baru kecil, yang masih kecil, dan baginda pun dudukkan atas ribu pangkuan dia, dan Nabi usap kepala. Itu amalan. Lepas ni kita, SU kita hebat dia. Dia orang kuat masjid, orang kuat surau. Tak ada wali lah nombor 2. Tak, lepas pengusi SU kena orang tahnik nak baik. Dia pun bismillah. Kemudian sunatnya kurma. Kurma kita makan, air liu yang dekat kurma tu, itulah yang kita lap sapu di mulut dia dan di atas langit bayi. Itu cara dia. Itu bawa orang yang berilmu. Kalau orang tak ada ilmu, nak buatkan celup tengah mulut. Ada orang tu pernah tengok. Macam kamu belah mulut kan kurma. Dia pun ambil lah kurma, celup kurma, belah beres. Ada. Padahal yang sebetul bukan gitu. Kita ambil kurma, kita makan. Dan orang yang kita sunatnya lah orang alim ataupun ahli ibadat, orang soleh. Kita ambil tabarukan air liu dia. Dia ambil air liu dia sekali dengan rasa manis tu sikit. Dia pun dengan hujung jari ni, hujung kata jari manis ataupun telunjuk boleh lah. Telunjuk asah di bawah di dalam mulut dia, dekat bahagian atas ni. Kat mulut dia, itu tahnik. Dan sunatnya bila hari pertama lahir, petangnya. Kalau lahir pagi, petangnya. Kalau lahir malamnya, esoknya pagi atau sebagainya. Itu maksud dia. Sudah pada azankan. Baik, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Muhammad bin Khazim qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. Macam dah ini itu. Macam dah. Itu masih tak ingat. Jadi cerita lepas kata Nabi masuk, Aisyah tengah main. Main dengan kawan sepermainan budak-budak, main patung. Aisyah ingat, kawan dia ingat Nabi nak marah, lalu sembunyi tu. Bila sembunyi, Nabi ni tak marah pun. Bahkan Nabi kata panggil main, ajak main lepas. Kalau kita ke tak imam main apa tu, marah lalu kita. Tapi Nabi bagus teknik cara dia didik budak-budak ni. Dia tak marah, dia tardik. Dia panggil main budak-budak kan main kan. Kita kan kalau main topak lagi tak? Tapi itu tarbiyah Nabi. Jadi maknanya Nabi itu menyantuni budak-budak. Dahsyat, masya-Allah. Jadi kita hari ni kena ambil sikap teladani Nabi. Baik, satu. Kemudian hadis yang lain menyebut bab qaulir rajuli lis-saghiri ya bunayya. Bab nyatakan perkataan seseorang kepada anak kecil, wahai anakku. Nabi panggil budak anakku budak. Nak kabarnya belayan seorang ayah, seorang dewasa pada anak, menyantuni anak-anak. Baik, hadis daripada hadatsana Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abu Usamah hadatsana Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyah an abihi an Abi al-Ajlan Muharibi qala kuntu fi jaysh ibn Zubair fatufiya ibnu ammi li وأوصى بجمل له في سبيل الله فقلت لابنه ادفع إلي الجمل فإني في جيش بن زبير فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله فأتينا ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش بن زبير أفأدفع؟ قال ابن عمر يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح
فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليهم الجمل فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. Baik, daripada Abu Al-Ajlan Al-Muharibi, beliau berkata, aku pernah bersama dalam pasukan tentera Ibn Zubair, cerita zaman sahabat ini. Lalu sepupuku meninggal dunia, cerita dia. Sepupu dia meninggal dunia dan dia telah mewasiatkan agar untanya digunakan fi sabilillah. Bila meninggal dunia, kenderaan dia suruh aku wakaf, aku mati, dia kata menggunakan unta aku ni. Kemudian maka aku telah berkata kepada anaknya, berilah kepadaku unta tersebut. Aku minta. Anak ada apa nak, saya ni kata minta, dia minta, aku berilah aku unta tersebut kerana sesungguhnya aku bersama dalam pasukan tentera Ibn Zubair. Aku dia minta, kalau dia minta, sahabat minta. Lalu dia kata, marilah kita pergi bertemu Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya. Lalu kami pun datang menemui Ibnu Umar. Lantas dia berkata, wahai Ibnu Abdul Rahman, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan dia telah mewasiatkan agar untanya digunakan fi sabilillah ataupun jalan Allah. Dan ini adalah anak bapa saudaraku. Dikenalkan sahabat Nabi ni, kepada apa nama Rahman ni. Dan dia bersama pasukan tentera Ibn Zubair. Maka apakah boleh aku berikan unta tersebut padanya? Tanya pendapat, boleh tak? Ini geng-geng Ibn Zubair, boleh tak nak pergi? Maka Ibn Umar kata, wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah itu adalah setiap amal yang soleh. Wahai anakku, dia kata, fisabilillah ni soleh. Fisabilillah ni benda umum, apa jua kerja baik boleh. Jika ayahmu telah mewasiatkan untuk agar untanya digunakan hanya fisabilillah, lalu sekiranya engkau melihat ada kaum muslimin berperang antara satu sama lain, antara satu kaum dengan musyrikin, maka berikanlah unta tersebut kepada mereka. Adapun pemuda ini, iaitu Abu Ajlan ni, serta para sahabatnya berada bersama-sama pemuda suatu kaum antara Abdullah bin Zubair yang nak berperang sama Islam. Nampak? Zaman sahabat pun berlaku peperangan. Ni dahsyat kisah ni. Kisah ni dia panggil perang yang fitnah, timur fitnah. Sebab apa? Kita melihat tak, lepas era sahabat berlakunya perolehan pemerintahan, zaman Nabi habis, masuk khilafah Bakar, okey lagi tak? Lepas Bakar, Umar, okey lagi. Masuk Osman, peperangan semakin banyak, tak berhati tak? Masuk Osman ni, kematian Osman ni pintu fitnah yang pertama buka, peperangan tak? Jadi bila mari Ali, semakin berkembang. Itu era sahabat tu. Bayangkan zaman sahabat. Kisah ni masyhur, sangat masyhur, hingga kan melibatkan dengan isteri Nabi, Aisyah. Aisyah pun untuk sama. Dan peperangan ni penggali sejarah cerita banyaklah. Sampai ada yang kata lahirnya puak Khawarij. Ni puak Khawarij lahirnya Syiah. Zaman ni zaman ni. Macam-macam isu timbul. Cerita dia agak panjang. Sirah ni kena beli kitab lah. Kalau kita kitab, kita nampak sikit lah. Tapi nak kabarnya, pintu fitnah berlaku bila mana saat kematian Osman. Masa Abu Bakar, okey lagi. Umar dah mula nampak. Sebenarnya Umar sendiri pun hak bunuh sendiri. Hak bunuh dia orang tengah mayat, orang Islam subuh, tikam dia. Orang Islam. Katanya menyamar sebagai orang Islam. Tapi nak kabarnya, bayangkan sahabat yang dekat Nabi tak, tu pun dibunuh zaman subuh. Bayangkan kita lihat generasi yang sahabat tu pun dah ada
konflik yang berlaku. Dan Ibn Zubair ni dia puak lain. Dia puak lain. Berlaku beberapa puak dan peperangan yang berlaku di zaman sahabat ni. Ni benda ni kena tengok sejarah balik. Baik. Jadi bila ayah dia wasiatkan untuk bunuh fisabilillah, sahabat kata kalau sekiranya perang muslimin dengan musyrikin tak apalah. Sekarang ni peperangan sesama muslimin. Jadi dia pun kesok kalau tak payah lagi tak. Bila ada orang Islam puak A, tim A ajak minta unta ni untuk perang, tim A Islam, tim B Islam juga berperang. Jadi maknanya sahabat kata kalau begitu jangan bagi. Sebab apa? Sama-sama Islam, seolah berbalah. Tak boleh timbul isu peperangan sesama Islam. Tapi ada pun zaman Abu Bakar Siddiq, dia memerangi orang murtad walaupun sebenarnya subuh. Ada kes Abu Bakar ni orang yang sangat lembut hati dia. Kalau memang ada imam menangis, tiba-tiba bila mana isu murtad, orang yang keluar Islam tak mau bayar zakat, dengan tegas berkata, aku tak akan berkompromi dengan orang yang tak bayar zakat. Ada orang kata, Nabi meninggal dah, kita tak payah bayar zakat lah. Akhirnya puak-puak ni ambil sikap tak perlu bayar zakat kepada kerajaan Islam. Tapi semayang subuh, semayang. Umar kata, wahai Abu Bakar, puak ni semayang subuh ni. Apa nak buat? Aku tak akan melepaskan, aku tak akan berlembut dengan orang yang memisahkan benda yang rukun Islam. Kan kita tahu Islam. Mengucap, semayang, zakat, puasa, haji. Kalau ada orang kata, aku ni nak semayang je, nak semayang je, nak zakat je, tak mau kau, nak boykot kau. Ada nak boykot tak mau buat haji, tak boleh. Sebab rukun Islam mesti 5, kena terima 5 tu cukup. Kalau ada yang tolak satu je, kita kalau belajar matematik, 5 tolak 1 4. Dalam Islam 5 tolak 1 kosong. Gitu. Itu CP Islam. CP matematik 5 tolak 1 4 je ada. CP Islam lain. Tolak 1 kufur. Jadi akhirnya bila mana Abu Bakar bertegas, Umar ni tegas dah. Umar ni hebat-hebat dia pun di saat Nabi wafat. Dia orang backhand. Orang cerita tak, kalau lorong ni setan ada, kalau lorong ni Umar lalu, setan tak boleh lalu. Setan nak ambil lorong lain. Sampai tahap tu nak khabar bagi. Backhand Sayyidina Umar, garang Sayyidina Umar sampai setan pun lari ambil lorong lain. Tapi bila mana dalam bab isu nak perang ni, dalam bab isu Nabi wafat, Sayyidina Umar kata apa? Mana-mana orang kata Nabi Muhammad wafat, aku penggal dia. Nampak backhand dia. Tak boleh terima orang kata Nabi Muhammad wafat. Bila Abu Bakar kata, wahai Umar, fa in kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Kata wahai Umar, mana-mana orang yang sembah Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa-siapa yang sembah Tuhan Allah, tak ada istilah mati. Barulah Allah bersedar. Nampak? Sahabat yang sangat sayang ke Rasulullah bila mendengar kata begitu, baru astagfirullahalazim. Nampak? Dia bersedar. Padahal dia backing tu, tegas dah. Bila mana dia tahu, silap. Dia pun bangun. Barulah terima kenyataan Nabi dah wafat, dan dia pun bersedialah nak khabar itu. Sahabat sayang ke Rasulullah. Baik. Kemudian hadis yang lain menyebut dalam bab ni kata tidak ada kompromi. Jangan bantu kalau orang lah hadis ni nak khabarnya, kalau orang Islam sama Islam balah, jangan kita letak tumpang sekaki. Gitu. Jangan kita sah. Mu nak gaduh, ambil je tu. Lawan. Tak boleh. Orang yang menolong sama Islam balah, orang tu batu api. Jangan, kita kena meredakan perbalahan. Itu maksud dia. Jadi hadis lain menyebut qala hadatsani Zaid bin Wahb qala sami'tu Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamun nas la yarhamuhu Allah azza wa jalla. Daripada Zaid ibn Wahab dia berkata, aku telah mendengar Jarir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
baginda telah bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi akan manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. Lambat mengasihi ini kita kena ada empati. Simpati tak malai kena empati. Simpati ni kita Allah kesiannya orang, itulah. Empati kita menempati tempat dia. Ada satu ungkapan sebut man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tak pernah rasa, takkan tahu. Macam mana? Kita kerja sebagai cikgu. Orang yang tak cikgu, cikgu sedap cuti panjang. Orang tak cikgu, sedap mu cuti je, pergi ni sedap kami ni, Allah payung cuti. Dia tak tahu cikgu ni sikit kepala ada stres minta kerja mana hari ni, dengan bebanan tugas mengajarnya, nak kawal kelahnya, kemudian balik rumah nanda ketahnya, dengan balik kena buat ID ni dengan segala makna ni. Hari ni dengan Allah PAJSK, Allahu Akbar. Kemudian setiap seorang murid kena cek betul-betul masuk ke pemarkahan. Kerja tu kan di sekolah, di rumah. Kadang-kadang tidur jam 2 pagi, bangun esok naklah. Semakin nak cuti ni semakin banyak kerja. Sebab apa tu? Nak report, nak hantar. Payah je, baru tahu. Lepas cuti, bawa duduk lagi. Cuti ada ke? Okey, kena buat ladak. Ladak pula dah. Tanya. Kena buat beberapa perancangan cuti. Apa nama? Duduk-duduk kalau kita lock cuti lama tak boleh. Kena buat apa? Cuti terancang. Kena mari pula kalau. Mari pula. Apa? Ajar duduk-duduk. Kalau lock lama-lama duduk-duduk main. Ada. Memang ada. Akhirnya cuti 3 minggu, tinggal seminggu. Sebab apa? Kena rancang, kena buat benda-benda. Ini contoh. Jadi tu cikgu, hak doktor lah. Doktor lagi lah. Saya pernah bermalam di hospital. Dia rasa lah beban doktor, beban misi. Duduk semalam di hospital boleh tahu dah. Allah, patutlah stresnya misi. Jurawat meraung, tolong tukar sampai dia tak terlayan. Sampai lelah. Ada hak sakit tu sampai terlantar. Aduh, tak ada orang puas. Mesti sampai dia 3 pagi nak mai tengok memang dia penguasa. Nak apa? Tekanan kerja. Jadi nak kabarnya malam yazuk lam yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tak tahu lah. Cuba dia pergi sekali semalam. Baru tahu. Ni kerja. Dia baru dia tahan. Walaupun gaji mahal, Allah. Walaupun gaji mahal memang bebanan sangat ni. Sebab memainkan mental pula, sakit kepalanya, mentalnya, tekanan perasaannya, tinggal keluarganya dan sebagainya. Jadi benda ni tekanan. Dan kadang-kadang tekanan ni lah kita melatih kita untuk manage kehidupan kita. Orang yang tak tahan tekanan, dia akan tempat stres dan dia akan cepat jadi memberontak. Tapi kalau orang pandai mengurus tekanan, dia orang bijak. Tapi memang payah lah. Ramai mana yang orang muda hari ni, muda lagi duduk tu jalan. Sebab apa? Gagal mengurus tekanan. Muda lagi. Kalau dulu orang tua-tua je yang nampak stres. Ni orang muda ramai orang gila mental. Kalau baca statistik kat secretary, ramai pelajar, guru yang ada kad mental. Guru kad mental. Tapi masih mengajar. Ada. Saya pun cakap macam mana? Tak apa. Sampai cukup bulan dia kena jumpa secretary. Ada. Ada bekerja memang ada kad mental. Tapi nak suruh dia pun tak boleh. Kalau saya sembang dia, bukan gila ni. Tapi memang ada kad mental. Saya masih sembang. Tak gila pun. Bila rujuk kat pakar, Ustaz, gila ni macam-macam Ustaz. Gitu pula. Dah kan? Ustaz tahu dah, orang ada handset. Hok tengok semua. Gila ke Ustaz? Ya ke? Ya ke? Acu ambil ni. Macam budak kita, acu ambil. Cuba hampas handset duduk ni. Allah, gila semua. Gila tu. Kalau kita ambil hampas handset anak kita, dia meraung, dia melompat. Tu gila. Rupanya gila. Cuma mering dia, tahap itu ada beberapa skala. Lalu ni orang buat kajian, doktor tu buat kajian. Dia suruh isi borang untuk penentuan gerah mental. Bahaya.
Silat IC, dapat 4. Dia rujuk pakar. Cik kena jumpa pakar. Sebab apa? Taraf meter kawak dah gini lah. Kita tengok kita isi lebih kurang Allah. Naik 4. Dia call, cik isi borangnya. Ya. Kalau ikut perkiraan kami ni memang cik ada penyakit mental. Dia bagi surat beradung. Dia tengah lega. Cik stres apa cik? Padang. Kita suka-suka isi. Jeng. Apa-apanya tak boleh. Kalau orang isi ikut dan sedap dia, orang lah ni psikometri. Sebab tu lah ni murid sekolah rendah kena wajib isi psikometri. Nak tengok tahap mental dia. Dah ada budak sekolah rendah yang gila. Memang dah ada. Dia jawab kedai. Hasil jawapan tu memang mental. Dia ni obses handset berlebihan. Obses dia sekian berlebihan. Lah ni dahsyat. Jadi kalau kita tengok, kalau jumpa budak muda gila ni, dah normal dah rupanya. Sebab apa? Pengaruh gadget yang berluasa. Macam kacamata ni. Lah ni banyak yang kedai-kedai jual spek mata ni. Cuba tengok. Tumbuh bagai cendawan. Sebab apa? Kaya raya boleh buat duit. Betul tak? Dulu kat Batu Enam boleh bilang berapa buah kedai jual spek mata. Lah ni atas televisi bukan 5, 6. Terang 5 buah kedai ni tak balah ke nampak macam rupanya ramai orang buat spek lah ni. Lahir tak ada 2 bulan spek dah. Buat apa? Warna ni depan mata acuh ampas kau. Orang ayah pun surrender. Ustaz dah boleh buat apa dia tadi? Buat apa? Kita ambil ke dia meraung tak tidur kita. Ayah nak tidur, ayah bagi lah. Lah ni ayah sak tu. Maknanya kalau kata nangis, ambil ubat. Nangis, ubat dia dos, tambah dos. Dos dia apa? Game tambah. Tambah game ni. Senyap. Dahsyat lah ni. Dan ayah-ayah lah ni terpaksa mikir. Kena beli SIM card lah, kena beli Allah. Itulah ni cabaran. Dan memanglah. Dan akhirnya kesal mata. Anak-anak 5 orang. Spek mata bukan sia 2. Paling kurang 200, 300. Ni saya buat baru ni pun 500 lah. Kira murah tu. Anak-anak 300. Dan spek mata pula dia punya expired dia. 2 tahun dia tahan. Lah ni bijak lah. Dulu spek buat dengan cermin. Lah ni dah. Gentian kaca dah. Gentian yang mana kalau jatuh tak pecah. Tahan. Rupanya tak pecah. Tetapi calon menyebabkan kita akan tengok kelabu kita ambil lap tak jadi. Rupanya beli baru. Itu je ubat dia. Beli baru. Itu je ubat dia. Pandai dah orang bisnes ni. Dan dulu kita beli peti air dia sejuk. Lama tahan. Dek lah ni. Motor lah ni. Dia kata apa nama? Warranty 5 tahun. Memang sungguh. Cukup-cukup 5 tahun beli baru tu. Bijak dia. Batu lah. Dia kan nak kabar. Kowe dah kan. Kowe tu kita beli dia pandai dah. Dia tak lah. Dia expired dia 6 tahun je. Mana-mana orang bayar cash, gelepur pun. Kalau bayar cash rugi. Sebab tu dia pandai. Bayar bulan. Cukup 6 tahun kita bayar dia hak milik. Penyakit lalu mari. Tukar CD hak mahal. Kau kan? Hak mahal tu hak digital dia. Hak tu je 1,000 lebih. Iman kata beli baru apa? Sekung itu. Lah ni barang-barang gitu lah. Sebab apa? Sebab orang hak buat bijak dah. Kita ni pengguna je. Orang yang mencipta dia pandai dah. Kalau tak halal mau tak berniaga kita. Dia pun dia buat bajet dah. Kita pun cak ayam beli rosak dah. Gitu. Dan ada benda-benda yang tak boleh baiki. Kalau baiki rugi ya, beli baru. Rancangan belaka tu. Cerita bab benda ni. Baik, sambung. Kemudian dia kata lagi حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة ابن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يرحم ولا
yu'fa amman lam ya'fu wa la yuwaqa man la yatawaqqa. Apa dia? Daripada Qabisah ibnu Jabir, dia berkata, aku telah mendengar Umar radhiyallahu anhu bahawasanya beliau telah berkata, barang sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Kalau dia sendiri pun tak mengasihi orang, tak kasih, tak, muka bengis, senyum pun tak. Kenapa? Mata Allah, dia suruh orang senyum dia. Kalau kita tak mulakan, mana mungkin orang nak akan respon. Jadi nak kata, kalau orang tu tidak mengasihi orang lain, dengan masa muka senyum pun tak beri, tak respect orang lain, mana mungkin orang akan respect kita. Maka dia tidak akan dikasihi. Kalau kita sendiri pun tak kasih orang lain, jangan harap orang kasih kita. Kalau kita sendiri tak baik, jangan harap orang buat baik dengan kita. Itulah. Dia benda CP sama je. CP dia gitu je. Kita nak suruh orang senyum kita, kita pun tak senyum orang. Orang tak senyum. Kita nak buat baik orang, tak buat baik orang, tapi kita nak orang buat baik kita. Jangan harap lah. Kita nak orang beri kita, kita tak ada bagi pun. Jangan harap. If you, apa dia orang putih tahu, you can, apa dia orang putih sebut, tak ingat lah. Back apa? Back you can get back. Apa dia tu? Lupa. Tak ingat mari tu. Dan tidak akan dimaafkan sesiapa yang tidak memaafkan. Tidak akan dimaafkan siapa yang tidak memaafkan. Kita, dia tak maafkan aku. Budak tadi kan, dia usah, dia mula dulu. Dia dah, kalau awak tu baik, awak cakap mula, tak lah, dia jahat dulu, dia mula dulu. Begitu lah, budak tadi. Kalau dia mula dulu, awak memaafkan dia. Mana boleh usah, dia mula dulu. Baiklah, ni payah. Sebab apa? Perbalahan budak-budak ni sampai tahap mak ayah. Akhirnya mak ayah mari. Sampai Ustaz jangan campur. Saya nak selesaikan anak saya. Buat apa pula? Anak dengan anak apa? Ayah tak puas hati dengan dua ayah dia. Ayah gangster pula. Mu buat anak ayah anak buah. Punya bodoh ayah dia tau. Kalau ayah sama ayah tak apa ni, ayah dia pergi wanita budak. Mu jangan buat anak aku lah. Lepas tu kau bukan ayah dia pula. Ayah sama ayah pula. Allah, kita bengang gitu apa dah. Akhirnya tak digunakan mak ayah masuk. Selamat kerja. Dia balik kat luar pagar. Ini isu hari ni. Maknanya balas sama budak-budak itu je. Jadi sebab apa? Kata ayahku yang digelar ayah kita usaha. Ni pun mulut tak ada isu ni. Cakap je. Baik, kemudian dan tidak akan dijaga siapa yang tidak menjaga. Jadi maknanya tu. Jadi kalau kita nak buat baik kita kena mulakan. Jadi memang orang yang mula payah. Susah nak buat baik. Kita ni tak rajin nak salam. Assalamualaikum. Tak rajin pun salam. Mau terbiarlah. Allah astagfirullah. Memanglah. Dan Nabi kata, if you salam sebelum semua orang. Sama ada orang kenal tak kenal. Assalamualaikum apa? Kita pernah kenal ke sebelum ni? Aduh, istighfar. Aku nak amal Ustaz Kabur ni tapi tak boleh buat. Sebab apa? Orang lain ni begitu. Bila kita jumpa macam familiar je. Bukan, saya belajar ni saya nak amalkan je. Nak amalkan, saya ngaku saya pernah jumpa awak. Bukan, Allah susah. Inilah zaman hari ni. Zaman hari ni nak amal sunnah Nabi cabaran kita. Pakai lepas sikit tau. Apa lepas gitu? Topis nak pusing. Betul. Pakai apa? Lama lagi pusing. Topis sudu, pusing belakang. Baru kelas. Rambut pula cari. Mudah-mudah hari ni. Jadi itulah trend hari ni. Jadi susahlah kita berdepan dengan cabaran hari ni. Sebab apa? Betapa ramai orang jahil hari ni. Bila nak amal sunnah ni jadi benda kita ni orang dagang. Memang Nabi sebut bada'al Islam gharib fatuba lil ghuraba wa sayaudu ghariban kama bada. Nabi kata Islam akan kembali dagang. Dagang ni jadi pelik. Kita nak amal Islam ni orang tak pelik. Pasal apa gini apa? Rupanya orang hak bersoal tu orang tu jahil. Dia tak rajin main dengar, dia tak rajin dengar kuliah, dan dia ni duduk baca hak orang tu bahas benda-benda atas kertas.
Kadang-kadang tu orang yang cakap pandai tu orang yang bukan orang alim. Orang hak terburu segera. Mi segera hari ni. Oi, mi segera sedap kan? No. Ramai orang terburu segera ni. No. Pegang kitab baca ataupun dia ni influencer yang terkenal. Oh, kalau influencer terkenal ke di kabur sepatah ya, pegang dulu. Walaupun terburu, walaupun dia ilmu banyak, dia bukan orang terkenal. Saya pernah belajar di Kedah. Orang ni terburu besar, orang alim faraid. Dia boleh baca sekian-sekian bintang ni, dia kata, oh esok ni kalau orang ke laut ikan banyak dapat. Oh dia kata, esok kalau hujan saja dia kata tu betul semua. Dan dia arwah. Masa dia ngajar tu boleh bilang tiang banyak. Tiang 10, orang tak hafal 5. Dia baca berkata memang untuk mamuk tidur balik awal. Memang berkata habis tak? Oh habis dah. Wallahu a'lam. Orang dudukan kitabnya tu. Kata kita pun memang dah. Sebab apa? Penyampaian ni perlukan kepada skill lah. Skill. Jadi nak kabarnya gitulah. Jadi kita harap mudah-mudahan jangan kita jadi putus asa belajarlah. Cari ilmu. Sebab Nabi kata talabul ilm minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu sejak buayan sampai mati. Walaupun muallim, walaupun PhD sekalipun. Orang PhD pun ramai jahil. Nah, sebab apa? Kalau dia dakwa aku dah alim. Aku dah dapat PhD dah, aku alim dah. Oh, maka bermula dia tu jahil. Bermula orang tu jahil sebab dia mengaku dia alim. Habis kita yang tak alim pun kalau kita tak mengaku kita tak alim, kita lebih alim daripada orang alim. Ini cabaran orang ilmu. Ini cabaran orang ilmu ni, jangan mengaku dia alim. Bahkan dia kena rendah diri, tawaduk. Jumpa orang alim, salah kita rendah diri. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita baca malam ni kita boleh amalkan dan jadikan satu panduan kita lah. Tak bunyi ke? Masuk je tu. Sikit. Apa lambat lah. Masa lama dah baca. Tak habis-habis lagi. Aduh, nak mati ni. Allahu Akbar. Kemudian kita tengok sikit lah. Nak habis bunyi je kan. Bab irham. Nak habis-habis tajuk ni panjang ni. Okey. Jadi malam ni kebetulan kita dah masuk di bulan Ramadan, bulan Rejab. Dah berapa Rejab? Berapa Rejab? 7 Rejab. Baik. Apa amalan kita buat? Adalah kemarin Ustaz Ipin apa lah Bab Rejab. Tak apa? Bab Iblis. Mari kesedap cerita Bab Iblis. Bunyi ya. Nak tunggu bunyi ya lah. Sikit je, nak terbawah sikit je. Rejab ni rupa-rupanya orang Arab jahiliah dia pegang kemah-keming. Dia kata bulan Rejab ni bulan yang kena hormat dengan perang. Hingga kan ada amalan orang jahiliah kata sebulan puasa. Dan ada orang wairkan hadis-hadis palsu. Ni nak kabarnya tapi panjang tapi nak kabar gini lah. Jadi kita boleh puasa, boleh baca Quran, boleh buat benda-benda sebab Nabi kata ini bulan-bulan haram. Antara 4 bulan haram. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan ni boleh puasa, boleh buat benda-benda yang baik. Bahkan 4 bulan haram ni kalau kita buat jahat, gandaan jahat tu lagi dahsyat. Kalau kita buat baik, gandaan baik tu banyak. Ni dah masuk bulan Rejab. Dan bulan Rejab ni Nabi kata antara amalannya kita boleh banyak puasa lah. Dan cuma jangan kita melebih-lebihkan kata-kata Rejab ni paling afdal puasa. Sebab apa? Nabi pernah puasa yang paling banyak selain Rejab, Syaban. Dan Nabi pernah puasa Rejab, Nabi buka. Jangan kata puasa Rejab saja. Rejab ni juga bulan akan kita jumpa bulan apa? Bulan Isra Mi'raj. Apa ni? Jadi mana kita akan jumpa cerita Isra Mi'raj apa ni. Jadi yang mana-mana yang nak puasa boleh puasa, boleh amalkan, tak ada salah. Sebab apa? Orang Arab jahiliah dah memuliakan Rejab sejak lama. Sejak lama dah. Dia anggap bulan Rejab bulan yang paling istimewa, jangan berbalah. Bahkan ada nama Rajaban. Rajaban ni Rejab dengan Syaban. Dan orang dulu nak masuk puasa, nak masuk Ramadan, dia akan puasa 6 bulan sebelum tu. Kita dah 3 bulan dah. Dan amalan kita kena baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kena amal doa ni.
Kita minta Tuhan panjang umur kita. Kita minta Tuhan rezekikan kita keberkatan kita, umur kita sampai boleh wabalighna Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur kita dapat kita lah jumpa, kita dapat mengecap Ramadan al-Mubarak. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.